Tiba-tiba dia nampak ada seekor burung besar warna hitam, mata merah, berdiri tegak depan almari, tengah pandang ayah yang tengah tidur atas katil. Mak terus kejut ayah. Bila ayah terjaga, burung tu dah mencangkung pula menghadap mereka berdua. Mak dengan ayah terkaku, kaki macam melekat dekat lantai. Kemudian makin lama burung tu makin mengecik dan keluar ikut celah-celah lubang tingkap yang kecil tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsi himpunan kisah seram volume yang ke-11. Ada beberapa kisah yang menarik bagi saya, dari cerita Mak Andam hinggalah kisah seram Mak Bangla. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kisah ni diceritakan oleh seorang Mak Andam. Macam biasalah, dia buat kerja make up pengantin lah. Bila sampai masa nak letak lipstick, pengantin cakap nak guna lipstick dia sendiri. Mak Andam ni pun ikut je lah. Harapannya janganlah kontra sangat dengan make up yang dia dah buat tu. Pengantin tu bagi lipstick dan siap cakap dengan rasa tak bersalahnya, hati-hati tau, sebab lipstick ni ada darah arwah nenek saya. Warna lipstick tu pula merah macam darah. Walaupun terkedu dengan pengantin cakap macam tu, tapi dia ikutkan je lah kehendak pengantin tu. Jadi dia pakaikanlah lipstick berdarah neneknya tu. Mak Andam tu cakap bila dia letak je lipstick tu, terus wajah pengantin tu nampak lain. Masa majlis bersanding tengah berlangsung, pembantu Mak Andam dia cakap dekat si Mak Andam ni lah, dia nampak ada seorang nenek tua, ramah sangat, persilakan orang masuk dekat pintu utama dewan. Tapi orang macam tak pedulikan nenek tua tu. Jadi si pembantu Mak Andam ni tanyalah waris pengantin, nenek siapa tu, sambil tunjuk ke arah pintu utama dewan. Waris pengantin tu cakap, mana ada sesiapa dekat situ, tak kadu jugalah mereka dekat situ. Walaupun pembantu Mak Andam ni masih nampak lagi nenek tu dekat situ. Bila diselidik, rupanya amalan pakai lipstick dan celak yang dicampur dengan setitik darah nenek moyang keturunan keluarga ni masih diamalkan lagi dekat sana. Tujuannya nak naikkan seri pengantin. Latar belakang keluarga ni datang daripada tanah Jawa ke Singapura. Hiasan dalam rumah mereka ni penuh dengan barangan antik dan ukiran kayu yang cantik. Keluarga ni ada seorang anak perempuan yang bernama Rani. Dia suka sangat dekor style Bali. Jadi bilik tidur dia pun dia dekor style Bali juga. Katil bertiang, siap bertirai lagi. Ceritanya bermula bila Rani meningkat remaja, dah akhir balik. Hobi dia ni suka baca novel sampai lewat malam. Kejadian pertama berlaku masa dia baca novel sampai tertidur. Tak lama kemudian, Rani terjaga dari tidur. Dalam keadaan mamai, dia perasan tirai katilnya macam terbuai-buai. Tapi bukan sebab ditiup angin. Dia tengok gerakan tirai tu macam ditepuk-tepuk dengan tangan. Malas nak layan, Rani sambung tidur semula. Malam esoknya, lepas pastikan tingkap bilik semua ditutup, Rani mula membaca. Tapi tak lama lepas tu, dia terperasan sesuatu dekat tirai katil dia. Macam semalam juga, nampak gerakan dekat tirai katil macam ditepuk dengan tangan. Siap nampak bentuk tangan lagi. Rani terus selubung badan dia dengan selimut dan terus tertidur. Esok paginya, Rani cerita
laporkan kejadian tu pada orang tua dia. Yang peliknya, lepas dia mengadu dengan orang tua dia, kejadian tepuk-tepuk tirai katil tu berhenti. Lama juga tak ada kejadian pelik dalam rumah tu. Hinggalah satu malam, Rani tersedar tengah malam. Bila terjaga tu, Rani hanya duduk je dekat tepi katil sambil kaki dia terjuntai ke bawah. Masa itulah Rani terasa macam ada yang tepis-tepis kaki dia dekat bawah. Bila Rani pandang ke bawah, dia nampak segumpal rambut keluar dari bawah katil. Lintang pukang Rani lari keluar bilik menuju ke bilik ayah dan ceritakan apa yang jadi. Bila mereka periksa, dekat bawah katil Rani tu adalah beberapa kotak dengan album gambar lama. Tak jumpa apa-apa pun, cuma Rani nampak ada segumpal rambut dekat celah-celah kotak tu macam ditarik dari dalam dan hilang macam tu je. Lepas tu dah tak ada kejadian pelik lagi. Masa hari raya, kawan-kawan Rani datanglah ziarah rumah dia. Dalam ramai-ramai kawan Rani ni ada seorang yang hijab matanya terbuka. Nama dia Aina. Masa mereka tengah duduk borak-borak, si Aina ni diam je dan asyik pandang bawah. Orang pelawa minum ke apa ke, Aina ni giling kepala dan tak nak bercakap. Lepas tu dia minta diri nak pulang. Masa dekat pintu tu, Aina tanya Rani berapa orang tinggal dalam rumah tu. Bila Rani cakap mereka bertiga je yang tinggal dalam rumah tu, Aina terus balik. Malam tu Aina mesej Rani. Katanya masa mereka tengah makan sambil borak-borak siang tadi tu, dia nampak ada seorang perempuan berkebaya putih tengah berdiri tegak dekat dapur. Rupa macam perempuan Indonesia yang pakai kebaya putih dan berkain batik lepas tu. Wajahnya cantik tapi mulut dia tak henti-henti keluar lumpur. Rani macam tak ambil pot sangat. Dia anggap mungkin si Aina tu saja nak bergurau. Lepas baca mesej Aina tu, Rani bersiap nak mandi. Masa tengah mandi tu, tiba-tiba kepala Rani ditonyoh dari belakang dan terdengar suara perempuan dalam slang Indonesia tegur dia. Kamu lagi ngapain? Terkejutlah si Rani, cepat-cepat dia keluar dari bilik air. Kecoh jugalah malam tu. Lepas tu lama tak ada kejadian pelik. Hinggalah satu malam tu, masa mak tengah sikat rambut bersiap nak tidur, tiba-tiba dia nampak ada seekor burung besar warna hitam mata merah berdiri tegak depan almari tengah pandang ayah yang tengah tidur atas katil. Mak terus kejut ayah. Bila ayah terjaga, burung tu dah mencangkung pula menghadap mereka berdua. Mak dengan ayah terkaku, kaki macam melekat dekat lantai. Kemudian makin lama burung tu makin mengecik dan keluar ikut celah-celah lubang tingkap yang kecil tu. Esoknya ayah panggil ustaz untuk bersihkan rumah tu. Kata ustaz, benda tu datang dari salah satu benda antik dalam rumah ni sampai dah beranak pinak dekat situ. Masa proses rawatan tu, mereka kena lap dinding dengan air yang ustaz bacakan dengan ayat Quran. Daripada jernih air tu, makin lama warna air tu bertukar jadi pink dan merah dalam baldi. Kata ustaz, itulah darah makhluk tu. Wallahu alam. Lepas bersihkan rumah tu, gangguan dah tak ada lagi dah. Ceritanya Alif dengan Maria ambil seorang pembantu rumah lah daripada Indonesia. Namanya Santi. Mereka ada 3 orang anak, 8 tahun, 6 tahun dan seorang baby lagi dalam 4 bulan. Lepas sebulan Santi kerja dengan mereka, Maria perasan setiap kali beli barang basah terutamanya daging, mesti daging tu cepat habis. Maria pun pelik lah. Nak dijadikan cerita, rumah Maria tu ada CCTV termasuklah bahagian dapur. Selama ni dia tak pernah kisah pun nak periksa CCTV tu, tapi kali ni dia tergerak hati nak tengok. Maria pilih salah satu tarikh pada CCTV tu. Rakaman hari tu, Maria nampak Santi tengah kemas barang dalam peti ais. Masa tu mereka baru balik shopping barang basah. Kemudian Maria nampak Santi ambil plastik yang ada daging dan rendam dalam sinki. Lepas tu Santi yang tengah berdiri dekat sinki tu macam tengah bercakap dengan seseorang. Kemudian Santi ambil daging tu sikit dan hulurkan ke arah pintu dapur macam pelawak orang makan. Yang buat Maria terkejut bila tengok Santi ambil daging dalam sinki dan terus makan dengan gelojonya. Daging tu mentah-mentah dia makan. Maria terus panggil Santi dan tunjukkan rakaman CCTV tu. Santi dengan selamba je jawab dia memang suka makan daging mentah dan kebiasaannya orang kampung asal dia ni memang makan daging mentah. Si Maria ni pun iakan je, macam bodoh percaya cakap Santi. Mungkin sebab dah termakan apa yang Santi masak selama ni kot. Sejak hari tu dengan selamba Santi makan daging mentah walaupun Maria ada dekat dapur. Dan makin lama Alif dengan Maria ni jadi macam orang bodoh dalam rumah tu. Yang ketaranya si Maria lah, sebab dia duduk rumah, si Alif ni pergi kerja. Maria betul-betul jadi macam orang bodoh. Sampai baby dia menangis pun si Santi yang pujukkan. Bak kata segalanya Santi buat dalam rumah tu macam dia pula tuan rumah. Sampai satu tahap baby tu tak nak langsung dengan
dengan Maria. Hinggalah ada satu hari tu Pak Long Maria datang melawat. Pak Long pelik kenapa Santi tak lepaskan baby tu bagi pada Maria. Yang si Maria ni pula duduk je macam orang bodoh tengok TV. Kebetulan Pak Long ni boleh dah nampak sikit-sikit. Dia pun perhati je si Santi tu. Lepas tu dia tegur, kenapa bibi nak dukung budak tu je? Bagilah pada maknya, atau yang belakang bibik tu yang suruh dukung, kata Pak Long. Pak Long nampak ada lembaga hitam tinggi dekat belakang Santi tengah main-main dengan baby. Santi nafikan lah, katanya mana ada. Pak Long diamkan je. Lepas tu Pak Long ambil baby tu bawa ke ruang tamu. Kemudian Pak Long cuba bersembang dengan si Maria ni. Tanya Alif pergi mana. Maria kata Alif keluar pergi jumpa kawan. Tapi muka Maria ni nampak kosong. Tanya sepatah, jawab sepatah. Keadaan rumah tu pula banyak lipas. Yang peliknya, mereka duduk kondo tingkat 16. Tempat paling banyak lipas dekat dapur dan ruang tamu. Pak Long dah rasa lain macam dah masa tu. Dia terus telefon Alif suruh balik sekarang juga. Lepas berbincang dengan Alif, mereka setuju nak cari perawat. Malam tu juga perawat datang. Memang sah, mereka laki bini ni dah terkena dengan si Santi tu. Esoknya Alif terus hantar Santi balik kampung dan mereka laki bini teruskan rawatan selama seminggu. Alhamdulillah, akhirnya mereka pulih. Dan sejak kejadian tu, Alif dengan Maria tak berani nak ambil pembantu rumah lagi. Hari kejadian tu, Cik Man bawa teksi dalam pukul 1 pagi jalan dekat kawasan Silky Road, Singapura. Dekat situ ada dua jambatan, satu menghala ke Eunos dan satu lagi menghala ke Aljunied Sersen, betul ke? Jarak antara dua jambatan tu tak jauh pun, dalam setengah minit je. Masa Cik Man lalu dekat situ, dekat jambatan pertama, dia nampak ada seorang perempuan Cina pakai baju sekolah, rambut paras bahu, pakai spek mata. Dia pandang je Cik Man. Lepas je jambatan tu, terlintas dekat hati Cik Man, kenapa ada budak sekolah perempuan dekat luar waktu macam ni? Sampai dekat jambatan nombor 2, Cik Man nampak budak perempuan yang sama lagi. Kali ni dia berdiri macam tunggu Cik Man lalu dekat jambatan tu. Terus beristighfar Cik Man. Dia terus belok je sebelah kiri dan ikut dan je nak keluar dari situ. Cik Man masuk ke jalan besar dan sampai ke kawasan kilang pula. Walaupun Cik Man memandu tanpa haluan, tapi dia rasa macam ada sesuatu kawal steering teksi dia tu. Kawasan kilang tu dah lah sunyi. Tiba-tiba Cik Man nampak budak perempuan yang sama tengah berdiri atas lori yang terparking tepi jalan. Cik Man punyalah terkejut sampai dia terpijak pedal brake. Berhenti terus kereta dekat situ. Terkumat kamit Cik Man baca surah. Lepas tu cepat-cepat dia sambung memandu semula. Masa itulah dia dengar satu suara yang sampai sekarang ni dia ingat. Pakcik dah nampak saya. Kenapa pakcik tak nak berhenti? Cik Man berhenti kereta sekali lagi, siap pandang tempat duduk belakang. Tak ada sesiapa. Lepas tu Cik Man terus tinggalkan kawasan tu. Lepas rasa tenang, dia parking tepi jalan kejap, hisap rokok sambil ambil angin malam. Bila semangat dia dah datang balik, dia masuk dalam kereta dan sambung drive semula. Singgah kedai kopi, minum kejap dan terus balik rumah. Nasib baik budak perempuan tu tak ikut balik ke rumah dia. Pengalaman Syed ni jadi dekat tempat kerja dia, sebuah bangunan 12 tingkat. Tapi tak adalah nampak seram sangat bangunan tu. Departmen Syed ni dekat tingkat 9. Dalam pejabat tu, hanya tim Syed je yang ada kerja shift. Tim dia ada 3 orang. Kalau dah 3 orang tu untuk 3 shift, sah-sah lah shift yang ketiga tu kena kerja sorang-sorang. Sebab lagi 2 orang tu ada rakan sekerja departmen lain kerja sekali. Shift malam pula masuk pukul 8 malam, habis shift pukul 5.30 pagi. Bulan kedua Syed kerja dekat situ, dia kena kerja malam sorang-sorang. Biasanya Syed akan mula rasa sunyi lepas pukul 12 sampai pukul 3 pagi sebab tak banyak kerja sangat masa tu. Dalam pukul 12 lebih tu, security ronda tempat Syed nak ambil nama, sign report sheet mereka macam biasalah. Tiba-tiba salah seorang security tu tanya, "Abang buat apa dekat lobi sorang-sorang tadi?" Belum sempat Syed jawab, security lagi seorang menyampuk. Katanya dalam pukul 11 tadi, masa mereka ronda dekat kawasan parking, mereka nampak Syed ni keluar daripada lift, terus duduk dekat sofa lobi tu. Kalau mereka ronda dekat lobi tu, mereka tengok lebih kurang je. Memang tak berani lama-lama dekat situ. Syed dah mula rasa meremang. Dia cakap lah masa bila dia pergi lobi pukul 11 tu, dia tengah banyak kerja, jaga sistem. Mulalah security tu pandang sesama sendiri. Lepas tu mereka terus sambung beronda semula. Syed duduk dekat meja kerja dia balik, pasang lagu dekat PC kuat-kuat. Balik pagi tu Syed tumpang solat. Biasa kalau selesai kerja dekat pukul 6, Syed tunggu masuk waktu subuh dulu dan tumpang solat dekat surau sebelah pondok security tu. Selesai solat pagi tu, Syed lalu dekat pondok security. Seorang security panggil dia, "Bang, memang abang tak ke lobi ke malam tadi?" Tanya security tu. Syed cakap lah memang dia tak ke sana sebab tengah sibuk buat kerja. Free pun dalam pukul 12 sampai pukul 3. Time tu je lah Syed bebas sikit.
Pukul 3 dia dah mula ada kerja balik sampai pukul 5 atau 6 pagi. Tiba-tiba datang ketua security daripada arah surau. Nama dia Cik Bahar. Security yang biasa tu pun ceritakanlah apa yang jadi malam tadi. Oh, pasal lobby tu ke? Alah, biasalah kat lobby tu, kata Cik Bahar, yang dah 15 tahun kerja dekat situ. Dia pun buka cerita. Kata Cik Bahar, dia pernah bermalam dekat sofa lobby tu. Kisah ni jadi masa dia jadi security biasa lagi, belum ada pangkat. Satu malam tu Cik Bahar kena buat rondaan sorang-sorang sebab rakan setugas yang sepatutnya buat rondaan dengan dia dah balik awal. Ada emergency malam tu. Kata Cik Bahar lagi, security yang bertugas waktu malam biasanya 6 orang. 3 jaga dekat pagar depan, 3 jaga dekat pagar belakang. Yang akan buat rondaan 2 orang je. Jadi 4 orang akan tinggal dekat pagar, 2 depan 2 belakang. Pos dekat pagar memang tak boleh seorang yang jaga. Jadi terpaksalah Cik Bahar ronda sorang-sorang malam tu. Nak dijadikan cerita, malam tu lepas ronda setiap tingkat, sampailah ke destinasi terakhir rondaan, iaitu dekat lobi. Masa Cik Bahar tengah tinjau dekat lobi tu, dia nampak satu kelibat tengah baring atas sofa dekat lobi tu. Bila dia amati betul-betul, kelibat tu pakai uniform sama macam dia. Cik Bahar beranikan diri pergi dekat kelibat tu. Rupanya rakan setugas dia, si Majid, yang sepatutnya jaga pagar depan, tengah baring dekat sofa tu. Cik Bahar tanyalah Majid kenapa dia baring dekat situ. Majid kata dia sakit kepala, rasa macam nak demam. Terus Cik Bahar lepak situ borak-borak sambil mengular dengan Majid dekat lobi itulah. Borak punya borak, Cik Bahar terlelap dekat situ. Sedar-sedar je hari dah cerah. Dia tengok Majid dah tak ada. Cepat-cepat dia berlari ke pos guard depan nak cari si Majid ni. Sampai dekat sana, Cik Bahar tengok keempat-empat security guard dengan incas mereka ada dekat situ. Siap ada seorang polis lagi. Beberapa langkah sebelum sampai dekat pos, si Majid berlari jumpa Cik Bahar. Majid tanya Cik Bahar, mana dia pergi malam tadi? Aku dengan kau kan borak dekat lobi malam tadi. Kenapa kau tak kejut aku? Kata Cik Bahar. Ai, bila masa saya borak dengan abang dekat lobi, saya dekat pos je, tak ke mana, kata si Majid. Kata Majid, dalam pukul 2 Cik Bahar tak balik-balik dekat pos. Mereka cuba telefon handphone tak dapat, walkie-talkie semua tak dapat. Akhirnya mereka buat keputusan bergilir-gilir cari Cik Bahar dari pukul 2 pagi tu sampai pukul 5 pagi. Setiap departmen mereka masuk, sampailah ke lobi, tak jumpa pun Cik Bahar. Nak kata Cik Bahar keluar, semua pagar dah kena rantai. Akhirnya mereka bagi tahu pegawai kehilangan Cik Bahar. Mereka cari sekali lagi, masih tak jumpa juga. Akhirnya mereka terpaksa minta bantuan polis. Terpinga-pinga Cik Bahar bila dengar cerita Majid tu. Jadi dengan siapa dia berborak semalam? Tapi Cik Bahar punya kental sampai sekarang dia masih bertugas dekat pejabat Said tu. Masa ni Said dah beberapa bulan kerja dekat situ. Kali ni dia kena ganggu waktu siang pula. Hari tu public holiday, kena kerja seorang. Kerja macam Said ni memang tak kenal cuti. Dia cuma diberi kelonggaran pada hari-hari besar umat Islam, khususnya Hari Raya, Hari Raya Haji, Awal Muharram, Maulid Nabi, antaranya lah. Said masuk pukul 8.30 pagi. Benda ni jadi dalam pukul 10 pagi lebih. Masa tengah kusyuk buat kerja tu, ekor mata ni dia ternampak salah satu bidai dekat sebelah kiri dia ni sesekali berhayun dengan kuat, macam ada angin kuat dari luar. Tapi satu bidai tu je yang berhayun. Bidai sebelah-sebelahnya tak berhayun pula. Mula-mula saya anggap tingkap bidai tu terbuka, yang sebelah-sebelahnya tertutup sebab bidai tu je melayang. Selang beberapa minit, melayang sekali lagi. Nampak dari ekor mata dia. Kali kedua ni Said biar lagi, sah angin dari luar tingkap tu. Kali ketiga berhayun, Said terus rasa tak sedap hati. Dia terus pasang lagu dekat PC, dalam hati berkata, haram jadah betul menatang ni. Siang-siang pun kau nak main-main juga ke? Elok je lepas Said cakap macam tu dalam hati, tiba-tiba bidai tu berhayun bertubi-tubi. Said mula tak senang duduk. Dia pergi dekat tingkap tu, konon nak tutup lah kalau terbuka. Bila sampai, tingkap tu memang tertutup. Tak ada satu tingkap pun yang terbuka. Tiba-tiba bam! Satu pintu dekat bilik belakang dihempas. Kejedahlah melambak lagi ni. Nak tak nak kena beranikan diri juga. Kalau tak, mau tak siap kerja. Said buka semua tingkap dan tarik semua bidai. Terus terang benderang ofis masa tu. Yelah, cahaya matahari semua masuk dalam ofis. Dah tak kisahlah pasal aircon sejuk ke tak, janji kerja siap. Lepas tu Said buat kerja sampailah budak petang masuk. Budak tu tanya, kenapa buka semua tingkap? Said cakap, tadi aircon mati, abang maintenance datang servis aircon, sebab tu dia buka tingkap. Kalau Said cerita apa yang jadi tadi, takut budak tu tak nak kerja pula. Said juga yang kena sambung pula nanti.
Macam biasa, Syed kerja shift malam. Syed datang awal sikit hari tu, pukul 7 petang. Biasanya waktu macam tu adalah beberapa staff yang tinggal. Para penggemar OT khususnya 8.30 malam lah paling lambat pun mereka balik sebelum tim IT tinggal seorang dekat dalam bangunan 12 tingkat tu selain daripada security. Nak dijadikan cerita, malam tu Syed tertinggal rokok dalam kereta. Nak tak nak kena turun juga pergi ambil. Kalau tak mau keras 8 jam tak mau rokok. Syed turun dalam pukul 9 lebih menuju ke kereta, ambil rokok, naik semula. Masa nak naik tu, lift berhenti dekat tingkat 2. Seorang mak bangla masuk, pakai macam kontraktor, baju biru lengkap dengan topi putih. Dia masuk, tekan butang G. Lepas tu dia berdiri belakang Syed. Ini lift mau pergi atas lah bai, kata si Syed. Si bangla tu geleng-geleng kepala, tanda tak apa kot. Jadi lift pun naiklah sampai tingkat 9. Syed masuk pejabat. Masa tu dia langsung tak syak apa-apa pun dengan bangla tu. Cuma ada terdetik di hati lah tertanya-tanya, apa bangla tu buat dekat sini? Masa terus berlalu. Waktu rondaan abang-abang security pun bermula. Macam biasalah, abang-abang guard ni akan rekod nama Syed yang bertugas pada malam tu. Sambil-sambil sign sheet yang mereka bawa tu, Syed tanya abang guard tu, ada buat renovation ke dekat sini? Sebab tadi dia terserempak dengan kontraktor dalam lift masa ambil rokok dekat kereta dalam pukul 9 lebih tadi. Abang guard tu cakap mana ada kerja-kerja renovation masa ni. Kalau ada, mesti mereka dah tahu awal. Mungkin kontraktor tu sesat kot, kata Syed. Jadi tak ada apa yang berlaku malam tu. Esoknya Syed terlewat sampai pejabat. Dia dah telefon lah kawan dia suruh tunggu kejap. Dalam pukul 8 lebih Syed sampai dan sekali lagi dia jumpa bangla yang sama dekat tingkat 2 juga. Tapi kali ni bangla tu tekan tingkat 11. Syed rasa macam nak tanya, nak tahulah apa dia buat dekat sini. Bangunan pejabat Syed ni semua tempat kalau nak masuk kena scan dulu. Walaupun nak masuk kafe, cuma masuk surau dengan jamban je tak payah scan. Kalau abang guard kata semalam tak ada renovation, apa bangla ni buat dekat sini? Dengan badan berhabuknya tapi mulut terasa berat nak tanya. Lantaklah, malas nak ambil tahu, kata si Syed. Selang 2 malam, masa Syed nak keluar bungkus makanan dalam pukul 9 lebih, dia tunggu lift. Dia tengok lift turun dari tingkat 11 sampai dekat tingkat 9. Pintu terbuka. Bangla tu ada dekat dalam dengan pakaian yang sama. Syed masuk dalam lift. Lift turun, ting, second floor. Bangla tu keluar tingkat 2. Kepala otak Syed ni dah mula terfikir, kenapalah bangla ni asyik pergi dekat tingkat 2? Tingkat 2 tu ada kafe, gym dengan surau. Syed mula rasa tak puas hati. Balik dari bungkus ni, kalau jumpa bangla tadi, dia memang nak tanya. Selesai bungkus, balik office, naik lift, tak ada pula si bangla tu naik lift juga. Syed malas nak fikir, dia terus buat kerja. Waktu rondaan abang-abang guard pun tiba. Masa Syed tengah sign log shift pengawal tu, dia bersuara, abang, kata tak ada renovation dalam bangunan ni. Dah dekat seminggu aku selisih dengan kontraktor bangla dalam lift. Bangla? Pakai baju biru ke? Ya. Oh, tu bukan kontraktor, technician dari alam lain. Syed yang lurus bendul ni pun iya kan je. Dia terus pergi buat kerja. Selesai tugas pagi tu, sampai dekat pagar, masa nak balik tu lah, abang guard malam tadi tahan dia, suruh parking tepi kejap. Kenapa bang? Tanya Syed. Masa ni lah baru salah seorang pengawal tu bagi tahu Syed. Kata pengawal tu, sebenarnya bangla tu tak ada. Dia mati masa mereka uji lift tu sebelum bangunan ni beroperasi dulu. Lift tu terhempas dari tingkat 11 sangkut dekat tingkat 2. Masa kejadian tu ada 2 orang bangla dalam lift tu. Seorang hidup. Bila rescue team buka je pintu lift, salah satu besi dari bumbung lift tu terpacak dekat leher bangla yang mati tu. Saya terkedu. Pejabat dia dah lah dekat tingkat 9. Takkanlah hari-hari dia nak naik tangga. Tapi itulah, kadang-kadang satu benda ni bila kita dah tahu pasal dia, memang dia dah takkan kacau lagi kita. Alhamdulillah, lepas tahu cerita tu, saya dah tak nampak dah bangla tu sampai hari ni. Walaupun lepas dengar cerita abang guard tu, esoknya seram jugalah nak masuk lift. Tapi rasa seram tu dalam 2 minggu je. Lepas tu, saya dah okey balik. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.